Untuk introduction to department, di Epson saya ada 9 division dan saya terjatuh dalam procurement custom management iaitu PCM, dan general manager saya nama Mr. Kok Chi Hong dan managing director saya adalah orang Jepun, Mr. Ogura Shiro. Untuk roles of Ministry of International Trade, main point saya yang pertama adalah Trade Policy and Regulation. Daripada poin pertama ini, saya nak masukkan saya adalah MITI boleh bekerjasama dengan Epson untuk lebih memahami keperluan industri Epson, menyokong dasar perdagangan yang menguntungkan dan juga mengawal sila aktiviti perdagangan antarabangsa Epson. Ini adalah kerana Epson merupakan company yang global, so mereka perlukan banyak bantuan untuk keperluan perdagangan antarabangsa kerana mereka ada banyak customer daripada seperti Jepun, di Singapura dan juga China. Untuk yang kedua pula ialah industry development. Daripada poin kedua saya ini adalah untuk maksudnya MITI boleh kerjasama melibatkan sokongan daripada Epson dalam inisiatif penyelidikan dan pembangunan, boleh memupuk inovasi atau menyediakan insentif untuk industri seperti Epson. Main point yang ketiga saya pula adalah market access. Daripada poin ketiga saya ni, apa yang saya cuba maksudkan adalah MITI, dia boleh membantu syarikat especially seperti Epson dalam mengakses pasaran antarabangsa dan menundingkan perjanjian perdagangan atau menyelesaikan halangan perdagangan. Ini boleh menyebabkan Epson lebih senang apabila membuatkan bisnes di antarabangsa dan dia boleh lebih senang untuk membuat perjanjian perdagangan. Untuk Rules and Regulation Ministry of International Trade, main point pertama saya adalah Transportation and Logistics. Poin yang saya cuba nak sampaikan dari sini ialah ia boleh memahami keperluan logistik dan pengangkutan, termasuk juga kaedah penghantaran Epson kepada customer-nya, piawaian cara pembungkusan barang-barang Epson, produknya, kerana Epson mempunyai banyak produk yang fragile seperti jam, bahan-bahan jam. So, diorang perlu ada lagi banyak prosedur untuk ikut kerana barangnya sangat fragile. Ia juga boleh membuat piawaian insurans dan sangat penting untuk operasi import eksport yang boleh menjayakan Epson. Poin yang kedua saya adalah quality standard and regulation. Untuk poin yang kedua sini, maksud saya adalah produk-produk yang nak ingin diimport ataupun dieksport mesti selalu memenuhi piawaian kualiti, keselamatan dan pelabelan tertentu, kerana Epson diorang mempunyai slogan di mana kualiti adalah first priority diorang untuk bagi kepada customer, supaya kualiti yang sudah sampai kepada customer dan ketika ada di production sama dan tidak ada jatuh ataupun defect. So, pemantauan piawaian ini memastikan produk Epson memenuhi keperluan negara pengimportnya. Untuk nombor 3 adalah Trade Agreement and Tariff. Untuk poin yang ketiga sini, maksud saya adalah memahami perjanjian perdagangan dan tarif antara negara. Itu adalah penting, especially lagi-lagi company seperti Epson, kerana Epson perlu mengetahui sama ada tarif. Untuk roles of Malaysian Investment Development, poin pertama saya adalah investment promotion. Daripada poin pertama ini, maksud saya adalah MIDA. Diorang akan giat mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Ini menyebabkan kerana ia boleh mempamerkan kelebihan insentif, infrastruktur dan dasar mesra perniagaan negara untuk menarik lebih banyak pelaburan langsung asing. Epson sebagai sebuah syarikat yang multinational, ia akan pasti terlibat dengan MIDA apabila mempertimbangkan peluang pelaburan dan atau pengembangan di Malaysia. Untuk nombor 2 pula, Policy Advocacy and Coordination. Poin kedua saya ini adalah maksudnya MIDA akan bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi kerajaan untuk menyelaraskan dasar dan peraturannya berkaitan dengan pelaburan yang ingin dikeluarkan.
Ini menyebabkan mereka menyokong dasar mesra pelabur dan memastikan penyelarasan antara jabatannya berbeza. So, daripada sini, Epson akan mendapat manfaat daripada proses diperkemasnya sambil untuk nak navigationnya mempunyai keperluan kawal yang selia, yang ketat. Untuk yang ketiga pula adalah services. Uh, yang ketiga, maksud saya daripada poin ni adalah sebaik saja pelaburan yang dibuat, media akan terus memberi sokongan kepada pelabur. So, mereka akan lebih menawarkan perkhidmatan penjagaannya selepas menangani sebarang apa-apa isu operasi, boleh memudahkan pengembangan dan juga bertindak sebagai penghubung antara syarikat Epson dan juga agensi kerajaan yang berkaitannya. So, daripada sokongan berterusan ini, dia sangat membantu especially syarikat seperti Epson mengekalkan persekitaran perniagaan yang sangat kondusif dan lebih produktif. Untuk rules and regulation MIDA, poin pertama saya adalah investment incentive. Maksud saya daripada poin ni adalah Epson diorang terlibat dengan MIDA untuk meneroka dan juga berpotensi untuk mendapatkan insentif pelaburan yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia. Ini juga boleh termasuk di antara insentif cukai, status perintis atau allowance pelaburan yang telah disesuaikan dengan pelan pelaburan khusus mereka di Malaysia. Untuk poin kedua saya pula ialah regulatory compliance. Daripada poin kedua ini adalah Epson diorang memastikan pematuhan dengan peraturan Malaysia dan keperluan khusus industri itu sama supaya apa yang telah diset oleh peraturannya masih dicapai. Dan MIDA juga boleh memberikan panduan atau penjelasan mengenai perkara kawal yang berkaitan dengan operasi Epson, especially Epson Precision Johor iaitu EPJ di Malaysia. Untuk nombor poin ketiga pula ialah facilitation service. Poin saya untuk nombor tiga ni maksudnya adalah MIDA. Diorang menawarkan perkhidmatan untuk memudahkan cara membantu Epson lebih senang mendapatkan permit dan dapat menavigasikan proses yang birokrasinya, dan lesen untuk kelulusan yang diperlukan juga akan dapat untuk menubuhkan atau mengembangkan lagi operasi Epson di negara Malaysia ini. Untuk roles Malaysian Quarantine and Inspection Service iaitu MAQIS, MAQIS. Poin yang pertama saya daripada role ni adalah imported packaging or component. Daripada sini Epson diorang akan mengimport produk yang mengandungi bahan yang diperoleh atau daripada produk pertanian. Dia juga akan menyebabkan Makis ini Epson perlu mematuhi peraturan Makis tentang pengimportan bahan ini untuk memastikan bahan yang dikeluarkan oleh Epson EPJ memenuhi keperluan kuarantin dan juga pemeriksaan. Untuk poin yang kedua saya pula ialah custom clearance procedure. Daripada poin kedua ini maksudnya adalah contoh semasa proses pelepasan custom, barangan yang diimport daripada Epson ni akan tertakluk kepada pemeriksaan oleh daripada Makis untuk diorang pastikan jika ada mengandungi sebarang unsur yang lebih perlukan kuarantin ataupun berada dalam bawah kriteria pemeriksaan agensi. Kira untuk diorang lebih senang tahu apa yang langgar diorang punya peraturan dan juga tak. Untuk nombor poin ketiga pula ialah engagement for regulatory update. Daripada nombor tiga ni maksudnya sebab walaupun tumpuan utama Epson mungkin tidak melibatkan produk pertanian sangat sebab Epson lebih kepada daripada bahan-bahan macam material jam, material printer. So dia tidak terlibat sangat, tapi Epson juga diorang perlu juga kekal maklum tentang apa-apa sebarang perubahan ataupun kemaskini yang ada dalam peraturan Makis ni supaya dia tidak akan beri kesan dalam proses import atau export ketika diorang nak mengeluarkan barang. Untuk rules and regulation untuk Makis, poin yang pertama saya adalah import restriction. Maksudnya daripada sini sebab Makis diorang telah menguatkuasakan
sekatan import ke atas produk apa-apa pertanian ke, termasuk buah-buahan, walaupun absen tidak banyak sangat, tapi diorang ada kuasa tentang bahan-bahan ni. So, walaupun produk absen tidak berkaitan secara langsung dengan kategori ni, tapi jika mana-mana penghantaran termasuk komponen ini atau ada apa-apa bahan yang termasuk dalam kategori diorang ni, diorang perlu pasti absen mematuhi garis panduan makis. Untuk poin kedua saya pula, inspection procedure. Daripada poin kedua saya ni, maksudnya adalah walaupun macam yang saya cakap sebelum ni, walaupun produk utama Epson tidak tertakluk sangat dengan pemeriksaan makis sebab diorang lebih kepada bahan-bahan pertanian, tapi mana-mana komponen atau bahan-bahan yang penghantaran Epson ini, jika berada di bawah peraturan makis, diorang perlu menjalani pemeriksaan untuk memastikan pematuhan dengan piawaian kuarantinnya sama. Untuk poin ketiga saya pula ialah documentation and declaration. Daripada poin ketiga ini, saya maksudnya adalah absent perlu memastikan dokumentasinya tepat dan juga lengkap untuk import dan export apabila diorang ingin keluarkan barang. So, jika produk ini mengandungi sebarang elemen yang ada dalam skop makis, diorang perlu memberikan pengisytiharan yang harus diperlukan dan memasti pematuhan itu sama dengan peraturan makis supaya dokumentasi ini boleh dilepas. Untuk roles Malaysian Custom Department, poin pertama saya adalah Trade Data and Reporting. Dari sini maksudnya absent EPJ dikehendaki menyediakan data berkaitan perdagangan kepada RMCD untuk tujuan statistik atau sebahagian daripada kewajipan pelaporan customnya. Untuk nombor dua pula ialah Anti-Smuggling and Enforcement. Dari sini maksudnya RMCD, iaitu Royal Malaysian Custom Department, diorang bertanggungjawab untuk mencegah apa-apa aktiviti penyelundupan ataupun perdagangan haram. So, walaupun produk FC ini tidak kait sangat dengan isu dia, tapi diorang masih perlu dapat manfaat secara tidak langsung daripada usaha jabatan ini supaya dapat mengekalkan amalan perdagangan adil dan mencegah juga daripada perdagangan haram. Untuk nombor tiga pula ialah Trade Facilitation. Daripada nombor tiga ni maksudnya adalah RMCD. Diorang akan memudahkan perdagangan dengan memperkemas prosedur custom. So, Epson akan dapat manfaat daripada proses pelepasan jadi lebih lancar dan juga kecekapannya akan dipertingkat. Untuk Rules and Regulation RMCD, poin pertama saya adalah Documentation Requirement. So, daripada poin pertama ni maksudnya adalah Epson. Diorang perlu pastikan semua dokumentasi disedia untuk pelepasan custom. Ini dalam dokumentasi ini juga termasuk juga invoice, senarai pembungkusan produk yang ingin dikeluarkan, sijil asalnya dan juga sebarang dokumen khusus lain yang diperlukan oleh RMCD untuk proses import dan ekspor ni. Untuk yang kedua pula ialah Custom Clearance Procedure. Daripada poin 2 ni, maksudnya adalah absent. Diorang perlu memastikan kelancaran pelepasan customnya mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh RMCD. Ini juga mungkin melibatkan pengaturan pra-pelepasan, mengatur pemeriksaan jika perlunya dan juga dia akan memudahkan proses untuk barangan yang ingin diimport atau dieksport. Untuk last point saya iaitu yang poin ketiganya ialah Custom Declaration. Daripada Custom Declaration ni, Epson diorang akan pastikan untuk memberi maklumat yang tepat dan juga lengkap mengenai barangan mereka, produk-produk Epsonnya untuk melalui pengisytiharan